tak tahu kenapa, kalau kita faham Lim Kit Siang menang saman berkenaan dengan 13 Mei ini. Kan? Lim Kit Siang menang saman terhadap cerita 13 Mei ini. Siapa yang kalah saman tuan-tuan? Hanif Omar, bekas ketua polis. Bekas IGP Hanif Omar memohon maaf kepada Kit Siang. Bekas ketua polis negara Hanif Omar memohon maaf di mahkamah terbuka bagi menyelesaikan saman fitnah terhadapnya oleh veteran DAP Lim Kit Siang. Antara Ahbab Sinar Harian bersetuju untuk menerbitkan permohonan maaf bertulis Lim berhubung kenyataan Hanif dalam 2 artikel 2018. Lim mengemukakan tuntutan saman fitnah ke atas Hanif berhubung kenyataannya yang mengaitkan penahanan Lim dengan rusuhan 13 Mei 19. Tuan-tuan, yang minta maaf ni bekas ketua polis negara. Takkan dia tak ada informasi tentang Lim Kit Siang pun dia kata dia minta maaf sebab fitnah. Sekarang ini Anwar Musa nak kena saman juga ke? Kan? Tapi dia nak main juga isu ni tuan-tuan. Dia main juga isu ni. Kenapa dia nak main isu ni tuan-tuan? Sebab dia tak ada modal lagi dah dia nak pusing. Dia tak ada modal lagi dah dia nak pusing tuan-tuan. Kan? PAS sekarang ini berpecah. PAS sekarang ini duk bergaduh sama sendiri. So dia nak pusing kok mana? Akhirnya dia pusing DAP juga. DAP. So dia tak boleh pusing ke? Tak boleh pusing. Apa yang berlaku hari ini dikatakan tersebarlah satu satu posting berkenaan dengan Kelantan, tapi sebelum tersebar posting dengan Kelantan itu, kalau kita tengok di Kedah tu sendiri, Mukris pun tengah gelabah sekarang ni. Kalau kita tengok dakwaan Mukris, Sanusi tengah gelabah. Dakwaan Mukris bakal MB Kedah tak masuk akal, Sanusi. Alostar, dakwaan Presiden Parti Pejuang Datuk Mukris bakal dilantik sebagai Menteri Besar Kedah sekiranya PN terus berkuasa adalah suatu yang tidak masuk akal. Pengerusi PN Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi berkata ia satu yang mustahil kerana Pejuang bukan sebahagian daripada PN. Menurutnya parti itu tidak diterima mengganti PN dan pilihan itu secara tidak langsung menafikan ura-ura berkenaan. Tapi tuan-tuan, siapa kata Mahathir ni pernah main fair? Ni saya nak cerita lah. Bersatu sewaktu dalam Pakatan Harapan mempunyai kerusi paling sedikit berbanding dengan parti-parti yang lain, terutama PKR. Terutama DAP tak cerita lah PKR. Amanah dia lebih kurang dengan Amanah kot, lebih kurang macam tu lah, lebih kurang. Tetapi yang jadi Perdana Menteri siapa tuan-tuan? Bersatu, Mahathir. Yang jadi Menteri Kanan siapa? Bersatu, KDN bersatu. Kalau kita tengok pada masa itu Menteri Pelajaran Mazli Malik bersatu. Menteri KPLB, kalau tak silap KPLB pun bersatu. So menteri-menteri kanan yang melibatkan dana yang banyak ni semua bersatu pegang. Kenapa? Mahathir tuan-tuan. Jadi bila Sanusi ni yang tak erti politik ni, tiba-tiba dia kata, oh takkanlah ni masuk sebab dia bukan masuk PN, dia tak akan jadi menteri besar. Kata kau, ini Mahathir. So kalau satu hari nanti dia tak jadi menteri besar macam mana? Tak, itu saya kata. Benda ini sekarang ini sedang dirancang. Mahathir dah jumpa Muhyiddin. Mahathir dah jumpa dengan Hadi Awang. Mahathir dah pergi jumpa dengan muda, terutama Hadi Awang dan juga Muhyiddin Yassin ni. Rundingan dia membawa kepada apa? Rundingan dia membawa kepada pembincangan apa? Ada offer, ada accepted. Alah, takkan tak boleh bagi satu negeri dengan menteri besar. Ada Terengganu, ada Kelantan, kau ambil lah yang tu. Kau menang Selangor pun kau ambil. Aku nak Kedah je. Macam satu hari ni lah, saya terbaca ada satu kenyataan akhbar kan. Menurut kajian mereka, responden 1,200 Selangor akan kalah teruk, dia kata. Lepas tu ada orang share gambar. Ceramah tak ramai orang datang. Yelah, pilihan raya belum start. Kita baru nak pelancaran tu pertama. Kedua, negeri dah menang bang. Rakyat dah selesa. Dia rasa tak perlu pergi. Dan live macam ni pun, kita tengok macam ni 210, ni pun dah 10,000 yang tengok. Ini betul 10,000, dah ada data belum kita tengok kat Twitter lagi kan. Yang YouTube, Facebook dan juga TikTok saya ni pun dah 10,000 yang tengok. Kan? Dah 10,000 dah tengok. So ini pun dah cukup dah. Rakyat sekarang ni tak perlu pergi ceramah-ceramah lagi. Itu ada, bagus untuk kita ambil modal. Kan? Tetapi nak mengatakan bahawa tak masuk akal tu sendiri tak masuk akal. Benda ni tak mustahil. Bukan masalah tak masuk akal. Tak mustahil untuk berlaku. Tak mustahil untuk berlaku benda ini. Apa itu? Kenapa tak mustahil untuk berlaku?
di Kelantan sekarang ini pun kita nampak bahawa ada ura-ura. Ni cerita ura-ura lah. Kalau dia nak cerita ura-ura, kita cerita ura-ura. Sekarang ni tak logik ke? MB dan timbalan MB yang bakal membawa perubahan Kelantan. Ni poster ni someone forward kat saya pun tak tahu siapa. Ada orang forward tadi. Nik Abdul bakal timbalan Menteri Besar Kelantan. Datuk Dr. Johari bin Mat bakal Menteri Besar Kelantan. Yang ini ada yang kata bahawa sebenarnya nama yang dia orang nak tolak adalah Nik Amar dan juga Dr. Izani. Saya minta maaf, saya tak kenal Dr. Izani siapa lah. Ada satu kenyataan bahawa diorang nak namakan, ada satu tim nak namakan Nik Amar dan Dr. Izani. Ada satu tim yang dia nak Muhammad Abduh, Nik Abduh dan juga Johari bin Mat. Isu dia yang menjadi adakah Nik Abduh akan diletakkan sebagai calon? Sebab daripada senarai calon yang saya dapat dihantar kepada saya tadi, dinyatakan bahawa Nik Abduh tidak senarai even di Dun Cempaka. So untuk jadi timbalan Menteri Besar ataupun Menteri Besar, Nik Abduh kena bertanding. So kalau Nik Abduh tidak dipertandingkan, menurut kenyataan beliau kata tak kisah tak bertanding pun tak apa. Tapi tak kisah sebut mulut, tak kisah sebut hati lain tuan-tuan. Tuan-tuan tak rasa benda ini adalah satu cara untuk dia orang nak jatuhkan legasi Nik Aziz? Satu kaedah dia orang nak jatuhkan legasi Nik Aziz. Dan ditambah pula sekarang ini, masalahnya dengan apa tuan-tuan? Masalah dengan gelombang yang semakin mereda menurut kajian daripada Invoke. Okey. Kajian terbaru daripada Invoke saya nak bawa. Yakin dapat pertahan kemenangan di 3 negeri. Pakatan Harapan optimis gabungan bersama BN akan dapat mengukuhkan sokongan dan membolehkan mempertahankan 3 negeri iaitu Negeri Sembilan, Selangor dan Pulau Pinang menjelang PRN kali ini. Timbalan Presiden PKR berkata, Rafizi Ramli, hasil kaji selidik dan data setiap bulan mendapati tahap kepuasan pengundi terhadap pemerintahan PH di ketiga negeri terbabit adalah amat tinggi. Beliau berkata, Negeri Sembilan di bawah Aminuddin meraih peratusan tertinggi iaitu 75%. Satu petanda positif dalam potensi. Mengikut data daripada Januari hingga Mei, antara soalan paling biasa ditanyakan kepada pengundi dalam kajian kaji selidik itu, adakah mereka menyokong dan berpuas hati dengan kerajaan negeri sedia ada ini? Sebanyak 75% pengundi di Negeri Sembilan menjawab mereka berpuas hati dengan kerajaan negeri yang ada sekarang, iaitu peratusan yang sangat tinggi berbanding ke 6 negeri. Rafizi berkata meskipun tidak memperincikan data bagi negeri lain, beliau optimis tahap kepuasan tertinggi yang ditunjukkan kepada pengundi, terutama pengundi berusia 30 tahun ke atas, memberi petunjuk positif PH akan menerajui negeri berkenaan. Okey, dan dalam masa yang sama Rafizi mengatakan bahawa gelombang sokongan PN kian reda sengit di Kedah dan Kelantan. PKR menangkis dakwaan kononnya terdapat gelombang perolehan undi dan sokongan kepada PN dalam pilihan negeri dijangka bulan depan. Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli berkata, data awal kajian sehingga Jun menunjukkan sokongan kepada PN semakin reda dan persaingan sengit akan berlaku di Kedah dan Kelantan. Rafizi yang juga Menteri Ekonomi berkata data tersebut menunjukkan pada PRN nanti pentadbiran PH di Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang berada dalam keadaan selesa. Data kajian tersebut akan didedahkan dalam masa terdekat menjelang PRN katanya. Dan ini bagi sekaligus menjawab persoalan yang dibawa oleh Muhyiddin Yassin mengatakan maka mereka boleh menang. Okey. Now, kenapa data ini dapatan ini yang saya sebut sebelum ini juga sebenarnya? Kenapa mereda? Okey, ada beberapa faktor yang kita boleh lihat akan kenapa daripada segi ini dia mereda, kan? Faktor yang pertama dia mereda, maksudnya sokongan terhadap PN itu mereda. Faktor yang pertama, nah kalau kita tengok PRU yang lepas, mereka menang 14-1. Maksudnya 14-1. 14 kerusi parlimen menang, satu je yang kalah, yang PH menang pada waktu itu di Sungai Petani oleh Dr. Taufik Johari. Dan mereka menggunakan data itu mengatakan kita boleh sapu bersih Kedah. Now, saya selalu kata dan Rafizi pun kata juga sebelum ini, kita boleh gunakan data PRU yang lalu atau PRN yang lalu sebagai panduan asas. Tetapi kita tak boleh guna data itu sebagai the sole resources atau sumber utama untuk kita mengatakan kita boleh menang atau kalah. So dia ada banyak faktor lain yang kita kena lihat, terutama faktor pengundi terkini. Yang pertama saya kata adalah
faktor berkenaan dengan prestasi yang dibawa oleh negeri-negeri tersebut. Sebab PRU dan PRN membawa dua mood yang berbeza. Pilihan raya umum dan juga pilihan raya negeri membawa dua mood yang berbeza. Buktinya, Johor, kita tengok BN menang besar dalam PRN. PRN, Johor, UMNO menang besar. Tetapi dalam PRU, kita dapat lihat Pakatan Harapan memenangi beberapa kerusi utama. You see, daripada situ kita nampak demografi ataupun cara fikir penghuni ini berbeza PRN dan PRU. Kemudian dalam PRU yang baru-baru ini, kita dapati yang pertama, daripada segi sokongan rakyat terhadap kerajaan negeri itu sendiri, mula menyusut apabila faktor kedua iaitu Perdana Menteri dan kerajaan dah bertukar. Pada PRU yang lepas, mereka kerajaan, mereka pegang negeri dan juga mereka pegang persekutuan. Dan mereka menjadi Perdana Menteri. Faktor kedua.